Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan maqbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqad وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتناله به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Taman Pura Kencana serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal. Yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kapari waras isonya uriki alhamdulillah lah.
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Ya, terutamanya sebesar-besar nikmat kita bersyukur Allah taala telah kurniakan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah, dan sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar di dalam majlis taman-taman surga. Kalau dekat dunia ni kita rajin pergi majlis taman-taman surga, insya-Allah besok dipermudahkan di akhirat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim 4867, Rasulullah telah bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya baginya jalan untuk menuju ke surga Allah. Kalau tuan-tuan lihat kitab Fadail Amal, jilid Fadail Amal, hadis yang ke-12 dalam tajuk zikrullah daripada Abu Darda radhiyallahu an, hadis rawahu Tabrani, ada menerangkan tuan-tuan, besok apabila manusia dibangkitkan di akhirat kelak, apabila berlakunya kiamat, ya, kita semua dihidupkan semula, dibangkitkan di akhirat kelak, ada segolongan manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya bergemilapan, wajahnya bercahaya, ada nur, walaupun dalam masa hidupnya hitam si tampuk manggis. Ya, macam saya lah, tuan-tuan semua putih, ya. Walaupun dekat dunianya ibu-ibu pakai bedak murah aja, RM2.40. Sekarang RM2 tak dapat, RM2.40. Ya. Walaupun pakai bedak murah, tapi besok dibangkitkan oleh Allah, ada segolongan manusia wajahnya bercahaya, ada nur, kemudian dimuliakan oleh Allah, berdiri di atas mimbar yang diperbuat daripada mutiara. Maka ada golongan yang rasa iri hati. Siapakah mereka ini? Siapakah mereka ini dalam masa hidupnya ni? Macam aku juga duduk kat Taman Pura Kencana. Lungo ngeteh ya lungo ngeteh, lungo warung tom yam ya lungo warung tom yam, lungo pasar ya lungo pasar juga. Tapi kenapa dia dapat kedudukan sedemikian rupa? Padahal dia bukan para nabi, bukan para rasul, dan dia bukan orang yang gugur syahid menegakkan agama Allah. Kenapa dapat kedudukan sedemikian rupa? Lalu diceritakan dalam hadis tersebut, rupa-rupanya orang ini dalam masa hidupnya daripada kampung berlainan. Ibaratnya Taman Pura Kencana ni kan banyak lorong-lorong. Saya tak tahulah lorong apa, sebab saya tak duduk Taman Pura Kencana. Taruhlah ada lorong 1, sini lorong 1, lorong 2 ada, lorong 10 ada, lorong 12 ada. Daripada lorong yang berlainan, Seri Gading Laut pun ada. Agaknya. Kampung Baru pun ada yang sampai sini. Maksudnya daripada tempat yang berlainan, daripada ibu bapa yang berlainan, takkan surah kimak bapak ibu tok kabeh. Dah cakap jauh pula. Takkan dalam surah ni seorang bapa seorang ibu yang sama, tentu lain-lain. Ada anak Haji Nasir, ada anak Haji Daud, ada anak Haji Kasman, ada anak jantan, ya. Contoh anak Muhammad Jantan ni ada. Oh ya, minta maaf dia. Daripada keluarga yang berlainan, berkumpul dalam satu tempat. Tempat apakah itu? Yaitu hilakuz zik, yakni majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah, termasuklah majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, namanya iblis dan syaitan ni, dia paling tak suka sangat gondeli tenan-tenan dia. Dia gondeli tenan-tenan. Biar keturunan Nabi Adam mau colak ngelakoni perkara ni, jangan melakukan perkara ni. Kalau setakat nak pergi solat berjemaah, pergilah. Nak pergi umrah, pergilah banyak kali pun pergi haji. Nak pergi apa lagi? Nak pergi majlis apa? Nak pergi majlis walimah, pergilah. Nak puasa sunat, puasalah. Nak bersedekah, sedekahlah. Syaitan ni dia goda juga. Dia bukan orang yang sembahyang, dia tak goda. Orang puasa sunat goda tak? Goda. Tapi dia lagi sungguh-sungguh gondeli banget. Maksudnya kalau kita nak pergi gondeli, tak boleh pergi. Bang, jangan pergi bang, jangan pergi bang. Abang kat rumah aja digondeli gitu. Jadi macam ditarik. Jangan buat, jangan melakukan, jangan lakukan.
iaitu apabila hamba Allah, lagi-lagi keturunan Nabi Adam, termasuklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ojo lunga belajar. Jangan pergi majlis ilmu. Syaitan, iblis paling tak suka. Paling tak suka. Kerana apa? Dengan orang tu pergi majlis ilmu, maka dia dapat bezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang haram, mana yang halal. Kan? Betul tak? Dengan tu ilmu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan dalam kitab Kasful Asrar yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Salih Al-Mankabau, di antara perkara-perkara yang menyumbang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kata Rasulullah SAW telah bersabda, istakhafa ustazahu ibtilahu Allahu salasatun. Orang yang meringan-ringankan guru-gurunya, orang yang meringan-ringankan para alim ulama. Saya bukan guru ya, saya bukan para ulama, jauh sekali. Saya bual-bual kosong aja, pengusi panggil ni isi bak kosong. Dari menunggu waktu maghrib sampai isyak saya tak ngajar tuan-tuan. Mengingatkan diri saya. Orang yang dalam masa hidupnya meringan-ringankan gurunya, meringan-ringankan para alim ulama, senang cerita meringan-ringankan majlis ilmu, Allah Ta'ala turunkan 3 bala. Yang pertama, dakan rizkuhu, iaitu sempit rezekinya. Sempit rezekinya. Tuan-tuan hadir majlis ilmu ni, insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang halal. Sebab itu kata orang tua-tua, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Betul? Mudah dapat kerja, mudah masuk surga, mudah berjaya. Betul? Dengan ilmu. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan hub apa? Dengan dengan cinta, ya. Dengan cinta hidup menjadi indah. Okey, yang pertama, orang yang meringankan majlis ilmu akan sempit. Yang kedua, wanasiyang ilmuhu, ilmunya akan hilang sedikit demi sedikit kalau tak update ilmunya. Kita ilmu ni kena update ataupun kena upgrade. Macam depan saya ni gepeng ni, bakal dia tak boleh cakap. Kalau dia cakap, betul tak? Ya, dia cakap. Nak iso ngomong, rekom Melayu kabeh kat upgrade ni, handphone pun kena upgrade. Betul? WhatsApp pun kena upgrade. Ilmu kita pun sama, kena upgrade. Janganlah dekat negeri Johor, alhamdulillah ada dah jahaz. Yang negeri lain janganlah marah. Mungkin negeri lain ada pondok kan. Semua ada kelebihan, ada masing-masing. Walaupun sekolah dah jahaz, biar personel untuk pangkat CG. Pangkat CG berapa? Pangkat 1 agregat 7. Paling baik pangkat 1 agregat 7. Jadi kalau anaknya dapat dah jahaz, kita dapat pangkat 3 agregat 46. 7 dengan 46 banyak mana ya? 46. Pandai tak anak ayah? Pandai ya. Jangan terkeliru lagi besar lagi tak pandai. Ya, lagi teruk. Janganlah dia umur 13 tahun dapat pangkat 1 agregat 7. Wah, dah hebat bab ilmu agama. Dah tak pernah pergi belajar sampai umurnya 49. Sampai umurnya 49. 49 tu umur siapa? Umur saya lah. Umur 49. Ya. Daripada dah jahaz dulu, tak pernah belajar lagi sampai umur 49. Kenapa tak pergi belajar kelas dekat Pura Kencana? Aku dah pangkat 1 agregat 7. Awak patutlah pergi. Dah jahaz pun tak sampai. Jangan bangga. Agak-agak ilmu daripada 13 tahun tu ingat lagi ke? Baru basic-basic aja. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, nanti akan hilang sedikit demi sedikit. Dan yang lagi takut tuan-tuan, ini yang syaitan takut tuan-tuan. Dia suka kalau tak pergi majlis ilmu. Wa yakhruju minad dunya bi khairil iman. Dikuatiri keluarnya nyawanya daripada dirinya, matinya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu yang kita sangat takut. Sebab tu syaitan paling suka kalau orang tu tak pergi majlis ilmu. Lagi-lagi tak belajar bab fardu ain, akidah dia tak belajar, bab fiqh tak belajar, bab akhlak tasawuf tak belajar, maka lagi mudahlah nak disesatkan tuan-tuan.
Okey, itu sebagai mukadimahnya je lah tuan-tuan ya. Pada 2 bulannya lepas, ingat lagi tak 2 bulannya lepas? Kalau tak ingat je lupa, kalau lupa je tak ingat ya. Itu sayalah. Iaitu menerangkan, saya telah menerangkan, mengulang kaji berkenaan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Ingat lagi tuan-tuan ya. Semua diam ni, ingat semualah, tak payah ulang lah tuan-tuan ya. Jadi pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, saya ambil dalam kitab Nasayul Ibad yang telah disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, muka surat 184, iaitu berkenaan 6 perkara yang disembunyikan pada 6 perkara. 6 perkara yang disembunyikan pada 6 perkara. Maksudnya 6 perkara ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang berkuasa, yang menentukan. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui 6 perkara ini. Makhluknya, termasuklah kita, cerdiknya macam mana pun, walaupun ada PhD sekalipun, dia tak mampu menentukan 6 perkara ini. Apa dia? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, sahabat Nabi, malah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Ini bukan hadis ya, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Iaitu apa? Ini saya terangkan dulu satu-satu. Nanti kalau saya terangkan satu terus terangkan, habis masa cuma satu je tuan-tuan. Bulan depan tak datang pula contohnya, dah terlupa ya. Jadi saya terangkan dulu 6 perkara tu apa. Yang pertama yang disembunyikan oleh Allah, katamar ridha fi ta'atin. Allah Ta'ala menyembunyikan redanya di dalam ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya di atas amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan solat tadi, solat pada maghrib, tuan-tuan tahu tak solatnya tu diterima ataupun tidak? Reti apa orang? Orang reti kan? Tuan-tuan dongo mau? Dongo tuan-tuan ki diterima apa orang karo Gusti Allah? Diterima atau tak? Tak tahu tuan-tuan. Itu yang pertama. Itu nanti saya terangkan. Yang kedua, wa katama ghadaba fi maksiatin. Yang kedua yang Allah Ta'ala sembunyikan, menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Kadang-kadang orang melakukan maksiat mandak kaya, main mesin judi, mesin judi yalah lebih kurang lah, main mesin judi, kaki todi, bawa perempuan sana kemari, tapi hidupnya makin senang, rumahnya besar, istrinya kecil, istrinya taklah besar, istrinya rapi, keretanya mewah, sahamnya banyak. Melakukan maksiat kok mandak hidupnya kepenak ya. Itu Allah Ta'ala sembunyikan. Itu mungkin istidrak kalau nak diterangkan. Yang ketiga, apa yang disembunyikan? Wa katama lailatal qadri fi syahrin Ramadan. Yang disembunyikan yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh tahu tuan-tuan, bila malam Lailatul Qadar yang tepat pada bulan Ramadan? Mungkin ada dalam hadis 10 akhir Ramadan. Tapi 10 akhir Ramadan tu malam yang ganjil. Malam ganjil bila? Tahu tak? Tak tahu, hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kita kadang-kadang pilih, tak istiqomah. Tapi bukan tuan-tuan, tuan-tuan semua jempol-jempol. Pura Kencana semua memang jempol-jempol. Ini orang kutub utara yang tak ada orang. Malam 21 duduk baris depan, sah, Allahu Akbar, subhanallah. Nak buat 20 rakaat, witir 3 rakaat. Malam 22 baris belakang. Kenapa? Nak buat 8 rakaat, witir 3. Malam 23 pergi depan lagi. Malam ganjil aja ke depan, malam genap dia tak ke belakang. Tak istiqomah lah tu. Itu payahlah nak dapat malam Lailatul Qadar. Dapat anak Lailatul Qadar, mungkin dapat. Dia tak istiqomah. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat, yang keempat, apa yang disembunyikan yang keempat? Wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala menyembunyikan para waliullah, kekasihnya di antara manusia.
Mungkin di antara tuan-tuan ni ada yang waliullah, kekasih Allah. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu. Supaya apa? Kita menghormati di antara satu sama lain. Kita jangan pandang hina pada orang lain. Ya, tengok orang tu macam serebet aja. Jangan pandang hina. Mungkin dia kekasih Allah. Ya, nak cerita nantilah, sambung nanti dia tak habis pula. Dan seterusnya yang kelima, wa katamal mauta fil umur. Allah Ta'ala menyembunyikan kematian dalam umur. Tak ada seorang pun yang tahu bila dia mati. Tapi tanda-tandanya memang banyak. Itu pun kadang-kadang tak sadar. Apa tanda-tandanya yang malaikat kirimkan? Gigi dah gugur, pipi dah kendur, rambut telah putih, macam-macam. Kaki pun bangun sembahyang dah bunyi kletuk-kletuk, ya. Dah kena gout, kencing manis, darah tinggi. Itu semua tanda-tanda kematian. Tinggal sadar ataupun tidak. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, apa yang disembunyikan oleh Allah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wa katamas salatil wusta fi salawat, menyembunyikan solat wusta di antara solat-solat yang lain. Ada yang nyatakan solat wusta ni adalah solat asar. Ada yang nyatakan solat subuh. Senang cerita, 5 waktu solat fardu 5 waktu ni tuan-tuan, terutamanya yang lelaki, solatlah berjemaah di masjid dan di surau. Ustaz, saya buat dekat rumah lagi husuklah ustaz. Ni contoh. Rumah saya ada khusus bilik untuk solat. Aircon biliknya walaupun 10 dalam 10, 2 horsepower. 2 horsepower tinggilah, 10 dalam 10. Ini walaupun besar, ada kipas ni kalahlah. Ini kalau buka ni rasa boleh terbang kita saya ni. Mungkinlah kayaknya nikmatnya tu ya. Saya ada 2 horsepower. Saya tak, anak saya semua dah besar-besar. Kalau dekat surau ustaz, ada lari sana, lari sini. Saya tak usuklah ustaz. Saya dekat rumah solat berjemaah husuk betul. Sebab tu saya tak pergi surau. Boleh? Yang lelaki tadi ni, walaupun dekat rumah dapat 27, dekat surau pun dapat 27, kata alim ulama, 27-nya tu tak sama kalau dia sembahyang dekat surau atau masjid. Ibaratnya kalau dekat rumah 27 tu ringgit Malaysia. Kalau dekat surau 27 pound sterling. Pound sterling ya, nak sebut pun lagak aja cakap Inggeris hancur. Pound sterling Lelanda besar tuan-tuan. Lagi satu, kenapa suruh pergi surau masjid? Supaya ni kita ni campur dengan masyarakat, mengeratkan hubungan ukhuwah Islam. Betul? Betul tak? Betul lah. Kalau kita dah 5 waktu selalu jumpa, abang ke kok selalu solat berjemaah, abang ke tu siapa? Nama kelima saya lah, ya, contohlah. Selalu dia solat berjemaah kita jumpa. Tiba-tiba satu hari dia tak ada. Kita tak cari-cari tak? Mana abang ke kok tak ada solat berjemaah ni? Apa loro? Kan mengeratkan hubungan tuan-tuan. Okey, ni kalau cerita melajak-lajak tuan-tuan. Balik semula yang pertama. Saya nak terangkan dululah, bukan saya nak terangkan. Saya nak terangkan sedikit yang pertama tadi. Allah Ta'ala menyembunyikan redanya dalam ketaatan kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan? Tak bagi tahu amalan yang kita lakukan ini diterima ataupun tidak. Itu merupakan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat tuan-tuan, balik nanti buka surah Al-Maidah ayat 27. Ya. Suratul Maidah ayat 27. Ini saya bagi homework kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat boleh, tak buat boleh. Saya tak rekod dalam data komputer. Ya. Buka 27 Suratul Maidah. Ibadah yang paling tertua, ibadah apa tuan-tuan? Sembahyang, puasa, haji? Jawapannya adalah korban. Kerana ibadah korban ni bukan sejak Nabi Adam, bukan sejak Nabi Ibrahim, malah telah dilakukan zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada ibadah-ibadah yang tentu umat-umat yang terdahulu ibadahnya Allah Ta'ala bagi tahu sama ada diterima ataupun tidak. Contohnya kisah korban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam ini tuan-tuan diceritakan tuan-tuan,
ni berselisih pendapat. Ada yang menyatakan anak Nabi Adam ni 40 wong. 40 wong ni 40 orang. Siti Hawa telah bersalin sebanyak 20 kali. Bermakna setiap kali bersalin Siti Hawa telah mendapat anak kembar. 20 darab 2 sama dengan 40. Ibu-ibu ada sampai kembar 20 kali? Tak ada lah. Kawan saya dekat Mersing 3 kali dapat anak kembar. Straight 3 kali kembar. Saya alhamdulillah nyambil tak sengaja. Dengan izin Allah dapat anak kembar sekali aja. Itu bukan saya, rumah saya. Itu pun orang tanya macam-macam. Ustaz, dapat anak kembar macam mana ni? Naik atas ke, naik kanan ke, naik kiri? Itu pun ditanya. Dapat anak kembar macam mana? Naik atas ke, bawah ke? Ya Allah, itu pun ditanya. Ustaz, dapat anak kembar ni makan strawberry ke? Makan kurma? Nanya kok sampai situ. Saya cakap ya dengan izin Allah. Ada setengah pendapat pula, anak Nabi Adam ni seramai 25 orang. 12 kali bersalin kembar, bermakna 12 darab 2, 24 kan. Baki satu itulah yang dilahirkan akhirnya tak kembar, diceritakan dapat anak lelaki yang bernama Nabi Sis. Itu satu. Ada pendapat pula anak Nabi Adam ni 13 orang. Dia selang bunga. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang salah bismillah. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang. Lanang nanti lanang, lelaki, wedok perempuan. Nanti jangan lanang jenang pula, jenang lain tuan-tuan. Yang akhir sekali anak lelaki. Mana satu ni Ustaz? 40 ke, 25 ke, 13? Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak tahu bilangan anak tak apa. Tapi tuan-tuan diceritakan anak Nabi Adam ni ada namanya Qabil. Saudara kembarnya namanya Iklimah. Manakala Habil, saudara kembarnya Labuda. Datang perintah Allah supaya memerintahkan Nabi Adam mengkahwinkan anaknya ni berselang dengan saudara kembarnya. Syariat akidah berkenaan akidah daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengakui nabi dan rasul itu pesuruh Allah. Itu sama daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi syariat, bab fiqahnya, bab munakahatnya, faraidnya dia berbeza ikut zaman nabi dan rasul tersebut. Ketika itu boleh kahwin adik-beradik. Tuan-tuan boleh kahwin adik-beradik? Tak boleh. Saudara susuan pun tak boleh. Musyawarah pun tak boleh. Keturunan pun tak boleh. Kan ada sebab-sebab, 3 sebab tu. Jadi tuan-tuan, diperintahkan Qabil kon rabi karo Labuda, saudara kembar Habil. Manakala Habil kon rabi karo kembare sapa? Kembare Qabil sing jenenge Iklimah. Lah cakap jauh pula. Tuan faham tak ni? Qabil suruh kahwin dengan saudara kembar Habil namanya Labuda. Manakala Habil suruh kahwin dengan saudara kembarnya Qabil namanya Iklimah. Maka Qabil orang tak terima katanya, diceritakan. Tak terima kenapa? Sebab Labuda minta maaf. Orang pati wayu. Sing ayu Iklimah. Jadi Qabil orang kelem, aku arep rabi juga karo saudara kembarku Iklimah. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Kata Qabil, aku nak kahwin juga dengan Iklimah. Aku orang gelem karo Labuda, orang pati ayu. Senang ceritalah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya melakukan ibadah korban. Syariat ketika itu tak sama. Kalau kita binatang nak korban ni mesti binatang ni'am, betul? Unta, lembu, kerbau, kambing. Kambing kibas, kambing betul. Kita tak boleh, maknya kita macam nak beli lembu susah lah nak korban tahun ni. Kita tempahlah KFC 1 lori. Datang Pura Kencana, kita korban KFC. Peha dengan dada. Lain-lain tak nak. Kita ni beli KFC dah tua-tua, kena hati-hati tau. Jangan otak kuning. Kita masuk KFC aja. Abang Haji, nak peha ke nak dada? Tiba-tiba tanya nak peha dengan dada. Abang Haji nak dekat dalam ke dekat luar? Lagi bahaya tuan-tuan. Yang tua pun salah faham aja. Maknanya nak peha ke nak ni? Dada nak makan dalam ke makan luar? Boleh tak korban pakai KFC?
Boleh, tapi bukan korban, jamu orang makan. Tapi ketika itu tuan-tuan, namanya Qabil ni disuruhkan keluarkan korban, dia bekerja sebagai seorang petani. Dia telah mengeluarkan hasil pertaniannya yang paling low kelas. Senang cerita, dia keluarkan gandum yang tak berkualiti. Kalau dia keluarkan beras hancur yang dibuat korban. Sepatutnya beras yang panjang-panjang lah kalau beras. Kalau gandum yang jempol betul, first class. Itu Qabil. Manakala Habil diceritakan tuan-tuan, para tafsir ada menceritakan Habil pula sebagai peternak kambing. Yang mana Habil telah menternak kambing, dia nak buat korbannya kerana takwanya kepada Allah, dia pilih kambing sing paling lemu sekali, sing paling apik sekali, sing digawe korban. Jadi tuan-tuan ni kalau ada bela kambing, bela lembu, nak buat korban, contohnya kambing ada 30 ekor, 100 ekor, pilihlah yang paling baik. Tapi kena hati-hati pula. Wah, kambing gemuk betul kau punya tu. Oh, itu aku nak buat korban tahun depan. Wah, dah jadi wajib pula tu dah buat fiqh. Cakap insya-Allah kambing tu nak buat korban sunat tahun depan. Okey, selamat sikit. Tak jadi wajib. Ataupun lembu tu apa tu? Oh, nak buat sembelihan raya. Tak jadi wajib lah. Tu dah boleh buat fiqhnya tuan-tuan, dia jangan buat fiqh kan tuan-tuan. Ini jangan nak buat korban, pilih kambing sing paling kurus sekali, sing paling kering nek orang Jawa. Garek kulit kalau tulang, sing lemu didol, yang gemuk dijual. Kual korban yang kurus. Janganlah macam tu. Tapi Habil dia tidak pilih yang terbaik. Diceritakan tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan cahaya daripada langit menyambar korban Habil. Bermakna korban Habil lah yang diterima oleh Allah, kerana dia berkorban kerana takwa Allah, kerana takwanya kepada Allah. Maka berlakunya lah iri hati, hasad, berlakunya jenayah yang pertama di dunia, iaitu Qabil membunuh Habil. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah kesalahan? Siapa yang betul, saya kasih duit 200 mudi. Tahu mudi apa? 200 mudewek. Duit tuan-tuan sendirilah, ya. Kalau orang Jawa 200 mudewek, duit awak sendiri. Minta maaf lah tuan-tuan, biar pengurusi tak panggil saya lagi lah. Ustaz ni datang-datang kena orang. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah kesalahan yang pertama dilakukan oleh manusia? Kalau membunuh pertama di dunia, ni kesalahan pertama dia oleh manusia. Jawapannya adalah dengan ustaz ni yang jawab sendiri, nak selamat dia. Jawapannya dengan sebab makan. Betul? Kan Nabi Adam telah makan buah larangan dalam surga dengan sebab makan tuan-tuan. Hati-hati ya. Okey. Jadi tuan-tuan, contoh tadi tu, ibadah korbannya diterima. Tahu siapa yang diterima ataupun tidak? Ibadah korban yang tuan-tuannya lepas ni, tahu tak diterima ataupun tidak? Korbannya Kang Kaji Sirat, ya Allah dagingnya wangi, sedap betul. Korbannya Kang Kaci Kamal, ya Allah penguk mambune, busuk mambune, amis. Agak-agak susah hati tak? Susah hati tak? Ya susah hati. Wong lembunya kadang-kadang kita buat korban, lembunya kok luar dia kerja pun susah hati. Apa duit aku ni duit yang tak betul. Kadang-kadang mikir macam tu kan. Kenapakah umat Nabi Muhammad SAW ni amal ibadahnya tak diberitahu terima ataupun tidak? Kata alim ulama, supaya kita ini ada perasaan khauf, ada perasaan takut kepada Allah, ada perasaan rajak, iaitu berharap kepada Allah dalam melakukan amal ibadah. Kalau kita solat, kita ada perasaan takut, solat aku ni diterima ataupun tidak, solat aku ini diterima ataupun tidak. Dalam masa yang sama ada apa? Ada perasaan berharap kepada solat kita diterima. Sebab itu Pak Imam baca tutup, Rabbana taqabbal du'aana. Betul? Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doa. Doa tu, solat tu maknanya doa. Lagi-lagi solat ni tuan-tuan,
banyak-banyak ibadah ni, contohnya lah, kenapa tuan-tuan tak pergi haji? Contoh, ada alasan mungkin, kenapa tak pergi haji? Saya dah daftar ya Allah, tapi dapat tahun 2092. Tinggal tulang ya Allah. Macam mana tak tinggal tulang? Umurnya dah 49. Dapat tahun 2092. Tinggal tulang lah jawapannya. Tapi ada, maksudnya kita dah berusaha nak pergi, tapi tak dapat-dapat. Mungkin boleh pergi umrah. Ada jawapan lagi. Kenapa tak keluarkan zakat? Saya asnaf ya Allah. Ada jawapan lagi. Betul. Kenapa tak puasa? Ya Allah, saya bukan tak boleh puasa, saya puasa ya Allah, berusaha, tapi perut saya pukul 9 dah menggelegak pun macam nak putus ya Allah. Contoh, ada alasan lagi. Tapi kalau solat, kenapa kamu tak solat? Saya tak boleh berdiri, kaki gaut, kalau berdiri macam nak tumbang. Oh, tak boleh berdiri, duduk. Oh, duduk tak boleh, pinggang macam nak patah lah kalau duduk. Macam-macam alasan. Pinggang macam nak patah. Duduk pun tak boleh. Kat kursi pun tak boleh. Lutut ni macam nak tanggal. Ada je lah saja. Kalau gitu baring. Baring pun tak boleh. Dia punya sarap tu, bergelembung-gelembung gitu. Gunakan mata. Mata pun tak boleh, macam nak berjujul. Ada je lah saja tuan-tuan. Mata pun tak boleh, kurang makan carrot. Macam nak menjujul. Gunakan hati. Takkanlah guna hati pun tak boleh. Kalau hati tak boleh, matilah engkau. Senang cerita gitu. Tak ada alasan. Jadi tuan-tuan, kita laksanakan solat ni, contoh ibadah solat yang saya cerita ni. Kenapa ada perasaan takut? Kita sentiasa memperbaiki solat kita. Memperbaiki apa? Kita lakukan solat ini sehusuk mana yang mungkin. Lakukan solat ini sehusuk mana yang mungkin. Serendah-rendah husuk, dia sadar dia dalam solat. Serendah-rendah husuk, dia dengar apa yang dibaca dalam solat. Itu serendah-rendah husuk. Ada orang yang solat dia tak sadar, lagi-lagi sembahyang berjemaah. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis solat, dia tak sadar dia solat. Wah, itu bahaya. Ulang balik semula kalau sembahyang sampai tak sadar. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, nak menghusukkan solat kita ini, salah satu caranya, hendaklah yakin Allah Ta'ala mendengar apa yang kita baca dalam solat. Kita kena yakin Allah Ta'ala mendengar apa yang kita baca dalam solat. Kadang-kadang kita takbiratul ihram, Allah. Barnya mana? Barnya dalam hati kita. Boleh? Angkat tangan ni hukumnya sunat ayat. Tapi walau sunat tu punya ustaz. Janganlah dipandang rendah. Sunat ni dibuat dapat pahala. Tinggalkan rugi. Azan dulu kita sama sikit InsyaAllah.
Asyhadu an la سيدنا محمد وسلم وسلم اللهم محمود الذي وعده إنك لتخلف الميعاد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. Sama sikit lagi tuan-tuan. Yang mana kalau orang tu yakin dalam sembahyang Allah Ta'ala mendengar bacaan dalam sembahyang, lagi-lagi yang rukun maupun yang sunat, maka akan menambahkan husuknya solat. Ya, walaupun sendiri kita baca, ya, bukan baca dalam hati, kena baca. Sunat telinga kita mendengar. Sebelah kita dengar, hukumnya harus. Sebelah lagi dengar, hukumnya makruh. Bila jadi haram, lebih kuat daripada imam. Begitu juga kalau orang azan, tuan-tuan. Orang azan dikumandangkan lagi-lagi azan yang langsung, bukan azan rakaman. Kalau radio, rakaman apa semua tu tak disunatkan menjawab. Kalau secara langsung macam tadi ni, kita disunatkan menjawab. Sebagaimana Bilal lafazkan
melainkan pada perkataan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Begitu juga as-salatu khairum minan naum, ada bacaannya sendiri. Tapi kalau azan kita berbual, ada hukumnya harus. Sekiranya perbualan itu ada sebabnya, ada keperluan. Contohnya tengah azan dikumandangkan, kita ni memang jemaah sini, tiba-tiba ada orang musafir datang. Bang, tengah azan ni, mana tandas? Kita bodoh betul. Azan buat tanya. Buat bodoh, diam aja. Agak-agak macam mana dia? Gombong betul lah ni tanya tandas. Diam aja. Masa tu ada keperluan, tandas. Oh, tandas belok sana, ke sana dik boleh. Ada keperluan, hukumnya harus. Bila makruh? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau semalam pergi tak jemputan? Pergi. Berapa tempat kau jemputan malam? Ada 5 tempat. Orang azan dia cerita pergi jemputan. Pengantinnya cantik ke tak? Ya, oh cantik. Orang azan dia berbual-bual yang tidak ada keperluan. Hukumnya makruh. Buat dapat pahala, buat dapat pahala pula. Buat tak dapat apa-apa, tinggalkan dapat pahala. Jangan berbual lah. Jawab sebagaimana bila lapaskan. Bila haram, kata ulama jadi haram, dia berbual dengan Bilal tu. Bila tengah azan dia ajak bual. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau taruh air mineral mana? Ustaz Kamal nak datang nak minum. Tengah azan dia ajak bual. Jadilah haram. Ganggu betul. Tapi bila sini jempol-jempol, memang bagus. Ada setengah tempat tu, ini bukan nak kata, bukan orang sini, bukan kat Malaysia pun, Kutub Utara yang tak ada orang. Dia azan kan ada bilik macam ni. Ada bilik macam ni rapat. Dia lupa dia punya tingkap tu cermin gelap. Dihidupkan lampu. Lagi luar, nampak tak? Nampak dia tak ada tirai. Dia azan sambil bual-bual. Sambil jalan. Allahu akbar, Allah, jalan sana, jalan sini, buka pintu. Ingatkan orang tak apa. Kenapa Pak Bilal ni jalan-jalan? Walaupun kan ada sunnahnya, ya. Dia jalan-jalan. Ada satu kes. Dia azan perlahan, selalu kuat dia perlahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Selalu betul. Biasa kuat. Dihintai-hintai, rupanya dia azan sambil duduk. Bukan dia sakit kaki, tak. Rupa-rupanya allowance dah lama tak bayar. Tapi bukan negeri Johor lah, bukan. Duduk, dapat allowance diri tegak. Jangan macam tu tuan-tuan. Bukan, ni cerita je, ya. Lakukan ibadat ikhlas kerana Allah. Dah lari tajuk tuan-tuan, Jadi kalau tuan-tuan, walaupun kita sembahyang seorang, orang tak dengar, tak ada orang sebelah dekat kita, tapi kita yakin Allah Ta'ala mendengar bacaan kita, walaupun kita seorang, kita akan baca dengan cukup baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaik-baik mungkin. Kalau dia tak ingat, Allah Ta'ala tak Bismillahirrahmanirrahim. Ujung je yang betul. Tapi bukan tuan-tuan. Yang kedua, kita kena yakin Allah Ta'ala melihat setiap perbuatan dalam sembahyang kita. Masa ada orang betul-betul Allahu Akbar, memang jempol betul. Pergi rukuk, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Pergi rukuk betul-betul 90 darjah. Berserta tamakninah. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tambah lagi. Serta tamakninah. Sujud. Allahu Akbar. Sujud serta tamakninah. Time sembahyang sunat apa namanya? Ba'diyah Isya. Semua dah balik, tinggal aku seorang. Jadi caplin sembahyang dia. Tapi bukan orang sini. Kata arwah bapak saya, jangan sembahyang macam kinjeng arek cewek. Kinjeng nanti kinjeng. Yang dekat parit tu yang menyambur tu, macam helikopter tu. Kinjeng arek cewek, dia cakap itu macam nak cebok. Sembahyang jangan macam sembahyang ekspres. Kenapa ketika berada di hadapan orang ramai, dia betul-betul. Ketika tak ada orang, jadi patung, jadi ekspres pula sembahyangnya.
Sebab itu kata Imam Syafi'i, tuan-tuan, bertakwalah kamu di saat sendiri dan kena bertakwa juga di saat kamu berada di hadapan orang ramai. Jangan berada di hadapan orang ramai takwa, ketika sendiri tak bertakwa. Dan kata Rasulullah, ittaqillahumma haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah tak kira kamu berada di mana saja. Ketika kerja umrah, sembahyang 5 waktu dekat Masjidil Haram, pukul subuh pukul 3 dah pergi, sembahyang maghrib sampai isyak tak balik dekat Masjidil Haram, 5 waktu dekat Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram ke masjid. Jangan macam tu. Maksudnya bertakwanya adakah hanya di Mekah? Ya tidak, tak kira berada di mana saja. Dan yang ketiga, tuan-tuan, nak menghasilkan solat yang khusyuk, salah satu caranya kita kena yakin Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan kalimah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati, lintasan hati, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, ya, makmum kerana Allah Ta'ala. Contoh, kerana Allah Ta'ala, dalam hati, hari ni seronok betul aku, tak sia-sia aku datang surau Pura Kencana, bakal bapak mertua aku rupa-rupanya ada dekat belakang. Seronoknya, jadi dia nampaklah aku ni kaki surau, kaki majlis ilmu. Tapi kalau dia ingat Allah, Allah Ta'ala mengetahui, insya-Allah dia akan melakukan amal ibadah ikhlas kerana Allah. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, yang pertama, kedudukan amalan itu ada 5. Ya, kedudukan amalan itu ada 5. Kita usahalah supaya dapat kedudukan yang pertama. Pertama, ada amal ibadah yang sah dan diterima oleh Allah. Ini yang kita idam-idamkan. Itu yang kita cari. Solat kita sah dan diterima oleh Allah. Ibadah korban kita sah dan diterima oleh Allah. Haji kita sah dan haji kita diterima oleh Allah. Itu contoh. Yang kedua, ini kita mohon perlindungan daripada Allah. Ibadahnya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Contohnya apa, tuan-tuan? Contoh, kita bangun pukul 12 malam, pukul 3 pagi, hujan lebat. Lepas tu dia cerita dengan orang, malam tadi kau nak tahu hujan lebat tak? Hujan. Kau nak tahu sejuk-sejuk macam tu, aku sembahyang tahajud tahu, 8 rakaat. Cuma tak ambil wuduk aja sebab sejuk. Kira-kira juga kan? Walaupun tak ambil wuduk, aku sembahyang juga. Ada orang terus tidur berselimut, kelonan aja. Kelonan pula aja. Dia walaupun sembahyang 8 rakaat, tak ambil wuduk, sah ke tidak? Tak sah. Apabila solatnya tak sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Itu contoh nombor 2. Nombor 3, ada amal ibadahnya sah, tetapi tak dipandang oleh Allah. Amal ibadahnya sah tapi tak dipandang oleh Allah, ataupun senang cerita, amal ibadahnya sah tetapi tak diterima oleh Allah. Contohnya dia solat. Seorang isteri dia solat sunat. Suaminya pukul 2 kejutkan isterinya. Makmu, tangi makmu. Kalau panggilnya makmu lah. Tuan-tuan panggil isteri apa? Janganlah cakap rahsia. Ayang, manja. Panggil manja, manjalah. Manja, bangun manja. Kenapa bang? Pinggang abang ni, ya Allah, sakit betul, macam nak patah pinggang abang ni. Dimak-makkanlah, tolong. Mak-mak tahu, diurutkan. Isterinya bangun pun, abang ni manja, sikit-sikit nak urut. Duitnya banyak, nak buat apa? Bukan buat mati. Pergilah urut dengan awak, jambingan sana urut. Daripada urut abang, biar saya sembahyang sunat tahajud. Isterinya tak layan ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu lah. Ambil wuduk, terus solat sunat tahajud 8 rakaat. Sembahyang sunat tasbih pula 4 rakaat, 2 salam. Yang suaminya pinggangnya nak patah, dibiarkan aja. Suaminya merengkel aja. Merengkel tu, sampai hati kau tinggalkan aku sembahyang. Sembahyangnya sah tak tadi? Sah, kalau ikut sarannya sah. Tapi takut tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Ngelayan orang tua tu, layan orang tua pula, saya si muda lagi. Layan suami tu wajib. Sembahyang sunat tadi hukumnya sunat. Apa salahnya dimek-mekkan dulu, dipelorot pula, diurut gitu. Dah urut bang, saya minta izin bang, saya nak sembahyang sunat tahajud, nanti saya doakan abang supaya cepat sehat. Apa salahnya? Kan dapat 2 pahala.
Ibu-ibu tak, janganlah termenung. Memang betul ibu dah buat, jangan termenung. Itu yang kedua. Contoh ya, amal ibadah yang ketiga, amal ibadahnya sah, kemudian tak dipandang oleh Allah. Dan senang cerita, jauhkan daripada penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sum'ah. Takut amal ibadahnya sah, tetapi takut tak diterima oleh Allah. Yang keempat, amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, tapi tak lama dipandang. Faham? Amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, contohnya setahun je. Lepas sudah setahun, pahalanya dipandang. Kerana apa? Dia suka menyebut-nyebut, suka mengungkit-ungkit amal soleh yang dilakukan. Sejuk tak kau duduk surau? Sejuk. Sejuk kenapa? Ini bukan orang yang ni, dia contoh je, jangan cik hati pula. Bukan surau sini, ni cerita. Sejuk kenapa? Ada aircon. Aircon tu boleh ada dengan sendiri ke? Taklah. Yang berdiri dengan sendiri hanya Allah. Tentu ada orang yang bagi. Kau tahu tak siapa yang bagi? Tak tahu? Dah setahun tu. Kau bagi tahu kawan-kawan kau yang bagi. Inilah. Dia niatnya nak menunjuk. Akhirnya tuan-tuan, lagi-lagi dapat pahala. Dipadam pahalanya. Kebaikan yang kita lakukan jangan diungkit-ungkit. Ibu-ibu gitu juga, tolong suaminya. Contoh, bukan ibu-ibu. Suaminya berniaga, menghadapi keuangan. Ibu-ibu pun gadaikan gelangnya. Cara Islam ar-rahnu, bantu suaminya. Suaminya dah berjaya beli kereta besar. Wah, berjaya lah semua. Harta banyak. Lepas tu macam lupa dia nak kahwin lagi. Contoh. Wah abang, dah senang dulu kalau kita tak tolong. Jangan harap hidup abang merempat. Macam Tarzan aja pakaian yang dipakai. Contoh, diungkit-ungkit. Baik-baik dapat pahala, dipadam ibu-ibu. Itu contoh ya. Jangan diungkit. Yang air sekali tak habis-habis. Inilah ni air sekali. Amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala. Ini yang kita takut. Sebab itu kata Rasulullah, besok ada umat-umatku yang dibangkitkan oleh Allah besok di akhirat kelak, dia jadi muflis. Dapat pahala, tapi pahalanya diambil orang. Pahalanya diambil jirannya, pahalanya diambil kawan naik basikalnya, pahalanya diambil oleh isterinya, pahalanya diambil oleh anaknya. Dan macam-macam lagi lah. Sehingga kan pahalanya habis jadi muflis. Tak cukup pahala, dosanya pula orang lain kita tanggung. Sebab dalam masa hidupnya tuan-tuan, kita jangan lupa, di samping menjaga hubungannya hablum minallah, kita kena jaga hubungan hablum minan nas. Dalam masa hidup kita jangan suka memfitnah orang, menginyanyi orang, melaga-lagakan orang. Jangan kita ambil hak orang. Contohnya kita ada adik-beradik, kita kotem harta pusakanya, tak ikut jalan yang benar contohnya. Ataupun kita ada kebun, kita galihkan batu pancang kebun, ambil ke tanah orang contohnya. Besok tuan-tuan, kita menjadi muflis sebab dibayar dengan pahala kita. Jadi setakat itu saja pada malam ini. Ada 5 lagi yang perlu diterangkan, yang disembunyikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamin darajata wa fil muqarrabina syarah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tawfiqan min ba'dihi tawfiqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi